perubahan yang tarikh tu saya dapat tahu sebenarnya dimaklumkan sebenarnya akan bermula lebih awal sebenarnya ya, tapi ada perubahan. Kalau asalnya mungkin dalam 20-22 bulan dua ni. Tapi memang kita anjakkan sikit lah, tapi bukanlah maksudnya berbulan anjak tu, jadi tak ada timbul isu saya fikir soal gaji mungkin lewat 2 minggu daripada tarikh asal kan, bukanlah 2-3 bulan. Jadi saya tengok daripada feedback daripada pasukan pun tak ada yang melaporkan akan ada mendatangkan kesan kepada mereka lah. Kaitan dengan jersey pula, Datuk bagi tahu tadi akan dikeluarkan oleh Al-Ihsan ya bagi pasukan-pasukan yang tak ada komitmen. So dari segi keuntungan untuk pasukan, macam mana perbincangannya Datuk? Sebab kalau ikut tahun lepas katanya Kinabalu Jaguar ada revenue dapat 100,000 juga dari penjualan jersey. Adakah mungkin berkurang? Okey, macam ni, kita sebenarnya banyak pasukan yang kena beli jersey untuk pasukan mereka. Jadi itu sebab kita bincang dengan Al-Ihsan kalau boleh provide tim ni dengan jersey-jersey secara sponsor lah, percuma lah. Jadi in a way maknanya kita menolong juga pasukan ini untuk mendapatkan daripada beli, mendapatkan sponsor daripada Al-Ihsan. Kita cuba menjimatkan kos pasukan ni. Maknanya pasukan tak perlu lagi berbelanja untuk mendapatkan jersey pasukan. Sebab kita tengok tahun lepas banyak pasukan yang kena beli jersey sendiri. Maknanya ada kos juga yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan jersey. Dan setakat ini Al-Ihsan 10 pasukan yang tak ada komitmen, 10 pasukan ni yang dah setuju untuk menggunakan lambang ataupun Al-Ihsan punya sponsor ni, dan semua jersey-jersey ni Al-Ihsan pun akan tolong jual di ni dan mereka akan dapat royalty daripada penjualan ni kepada pasukan. Kita AFL tak ada ni, dia terus kepada pasukan. Berapa pasukan? 10 pasukan. Jadi 10 pasukan ni tidak memiliki bajet untuk penyediaan jersey sepanjang musim ataupun bukan diorang tak ada bajet. Kalau kita tak bagi, diorang akan, sebab sebelum ni ada pasukan yang kita tahu dia beli jersey. Jadi daripada dia beli, kita cuba bincang dengan Al-Ihsan untuk provide jersey ni lah. Jadi maknanya dia tak perlu keluar belanja untuk untuk jersey lah, bukan maknanya dia tak mampu beli. Inisiatif daripada PL untuk bantu pasukan. Kita faham pasukan ni akan keluarkan kos kurang-kurang pun 6-70 ribu untuk jersey. Kan, dan dengan ni jadi kita minta Al-Ihsan untuk support diorang ni, kita usaha kita lah. Dan pasukan ni bukan tak mampu beli, tapi kita supaya mereka ringankan sikit beban kos kepada pasukan. Datuk nak minta penjelasan sikit tentang Melaka FC. Katanya dia entiti yang berbeza ya. Tapi kalau Datuk boleh jelaskan, kalau entiti berbeza, kenapa dia tak perlu melalui daripada step M5, M4? Okey, sebenarnya memang Melaka FC ni dia satu pasukan baru yang bukan MUFC. Dia pasukan baru yang ditubuhkan. Tetapi memang kita perbincangan dalam board, kita membenarkan pasukan ni kerana dia pasukan negeri. Dia berlaku juga macam dulu Perlis. Perlis pun dulu tak boleh main dan office barrier dia tak boleh terlibat dalam bola apabila dia ada penggantungan dari FIFA apa semua. Tapi faktor kenegerian tu, kita tak mau bola tu mati kat negeri tu. Kalau kita tak benarkan Perlis, sampai hari Perlis tak ada tim dah, tak bermain dalam liga kompetitif, liga yang dalam Liga Malaysia maksudnya. Jadi kita terpaksa benarkan faktor pertama, dia affiliate kita. Semua negeri ni ada affiliate FAM kan, dan kita pun memikirkan kita akan membantutkan kalau kita tak benarkan negeri main dan pasukan-pasukan negeri tak ada tempat untuk mewujudkan development di peringkat negeri sebab tak ada tempat nak main. Jadi atas faktor negeri itu, sebab lagi satu mungkin AFL pun bukan baru, jadi boleh kita merencanakan lah, boleh kita letakkan slot. Cuma kalau dia dah ada 2-3 tahun, tiba-tiba datang lagi tim baru nak terkejar, tak boleh lah. Tetapi maknanya macam saya cakap tahun lepas, tahun 2022 tu tahun kita transitional period untuk AFL. Tapi bila tahun ni kita pun melihat, kita tak jangka juga kita tak ada Liga Premier. Tiba-tiba ada keputusan Liga Premier tak ada kan. Jadi kita kena ubah sikit kesesuaian tu bagi memastikan bola sepak ni hidup tiap-tiap negeri. Atas faktor tu kita membenarkan macam Sarawak United, Melaka sendiri dan juga Penang bermain dalam Liga MT ni. Datuk memandangkan difahamkan Melaka
Melaka FC ini sebagai entiti yang baru, tetapi bagaimana pula status untuk pasukan Melaka United, macam mana pula dari segi hutang-hutang yang tertunggak daripada pasukan Melaka United itu, adakah masih ditanggungjawabkan kepada CEO sebelum ini ataupun macam mana? Dia Melaka United FC ni sama juga dengan Melaka FC sekarang. Dia adalah syarikat yang berlainan entiti, yang berlainan ownership dia berbeza. Melaka FC ni ownership dia baru dan bukan juga kata daripada Persatuan Bola Sepak Melaka ada share dalam Melaka FC ni. Dia satu entiti baru, entiti perniagaan, sebab kita dah ke arah privatisekan semua pasukan. Jadi Melaka FC pun pasukan baru. Melaka United FC ni pasukan yang ada dia punya owner dia lain, owner sendiri. Maknanya kalau macam dulu apa pun maknanya hutang yang Melaka United FC ni mesti tertanggung kepada owner Melaka United FC, bukan owner MFC. Ataupun kalau Persatuan Bola Sepak Melaka ada share dalam tu, Persatuan Bola Sepak Melaka berapa persen share, itu hutang Melaka FA. Tak kena mengena dengan Melaka FC. Saya pun tak pasti sebab ada argument katakan Melaka ada certain percentage dalam Melaka United FC. Tapi ada juga argument tak ada langsung sebab tak ada tunjuk agreement yang mengatakan dia ada share. Jadi saya tak pasti faktor tu apa yang ini. Tapi maksud saya akhirnya hutang Melaka United FC mesti ditanggung oleh owner ataupun shareholder Melaka United. Macam mana status dia, Datuk? Sebab kita tahu ada period time yang telah ditetapkan kepada beliau untuk menyelesaikan masalah tu. Setakat ni macam missing in action lah. Saya pun tak dapat nak jawab pasal kita tak dapat, memang tak ada perkembangan langsung ataupun tak dapat apa perkabaran lah apa yang akan berlaku kepada United FC. Tapi saya fikir akhirnya Melaka United FC kalau tak dapat menyelesaikan, tentu ada legal action yang akan diambil oleh semua pihak yang ada akan menuntut lah, maksud saya. Pihak-pihak pemain ke, pihak creditors ke, pihak-pihak ni tentu sekali akan buat tuntutan kepada Melaka United FC dan Melaka FC mesti bertanggungjawab lah kepada semua hutang-hutangnya. Saya nak balik pada soalan penangguhan tadi. Adakah itu atas permintaan daripada Melaka United dan Melaka FC dan Sarawak untuk bagi mereka lebih masa untuk bersiap? Oh tak, saya ingat sebenarnya macam ni. Kalau tengok dari segi pasukan Sarawak United ni dah ada. Jadi dia tak perlu masa pun. Dan saya melihat kalau faktor Melaka Bola Sepak Melaka FC ni pun basically dia pun dah ada, cuma macam saling kulit lah. Player dia kebanyakannya masih lagi player yang ada tu lagi. Ada separuh dah lari lah pergi tim lain. Tapi ada saya tengok 7-8 orang pun masih tim yang sama dan orang yang menguruskan tu pun masih terlibat dalam bola. Cuma atas faktor tu tadilah, faktor hutang, MUFC tak boleh main dan ada beberapa pemain yang masih main dalam Melaka FC pula. Adakah apa-apa tindakan yang pihak AFL tetapkan supaya Melaka FC tak mengulangi kesilapan Melaka United, Sarawak tak mengulangi kesilapan? Satu faktor lagi saya melihat Melaka FC ni dia satu tim yang baru dan dia berasaskan kepada state walaupun state tak ada share. Tapi dia menggunakan nama Melaka. Jadi saya fikir faktor itu dengan sebab kita tak boleh compare dia masih main dekat Super League. Super League belanjanya berjuta-juta kan. Dia main dalam Liga M3 mungkin 2-3 juta dah cukup. Jadi untuk di peringkat main dalam M3 ni saya ingat Melaka tak ada masalah. Kita melihat dan apabila perbincangan kita dengan Presiden Melaka, kita melihat dia mampu untuk mengadakan allocation untuk bermain dalam Liga M3 ni. Sebab bukan besar. Tapi kalau besar mungkin kita pun kena banyak lihat kan faktor ni. Tapi saya fikir kalau peringkat negeri 3-4 juta ni bukan satu isu yang besar. Cakap pasal bajet kewangan semua kan. Akan datang ke mungkin AFL akan ada garis macam apa kita panggil cost cap ke untuk Liga M3? Kita boleh nasihatkan. Memang kita pun dalam tahun ini pun kita nasihatkan pasukan jangan berbelanja di luar kemampuan. Kita tak mau saban tahun lah kita cerita player tak bayar gaji, player tak dapat gaji on time apa semua. Dan kita selalu nasihatkan tim kita di M3 belanja ikut kemampuan. Jangan di luar ini kan. Dan buat bajet biar yang dah ada, jangan fikir bajet buat umum bajet yang belum ada
Kan? Umum bajet ada 3 juta, kita boleh belanja 3 juta tapi duit tak ada pun. Masa tahun setiap bulan baru dia nak cari. Cari sini. Dan ini pun kita tak nak. Kita nasihatkan tim belanja ikut dia punya bajet. Kalau you ada 1 juta, belanja 1 juta. Dan itu makanya kita pun tak galakkan import player lagi dalam Liga MT ni. Sebab kita tak mahu masalah tu. Sampai kita melihat tim-tim ni semua dah ready. Ataupun dah ada kemampuan untuk ini, baru mungkin kita fikir untuk ada import. Sebab ada juga pasukan-pasukan MT ni nak import player sekarang. Kan? Dan kita tak benarkan, kita takut sampai kita tak pasti lagi kemampuan tim-tim ni semua. Mungkin ada 2-3 yang mampu lah, tapi akhirnya dia akan, yang mampu akan ambil, yang tak mampu pun nak ikut juga. Ini yang kita tak mahu. Jadi kita ambil keputusan, biarkan dulu untuk lokal saja. Dan pun bagus juga untuk lokal lah, ada tempat nak main. Sebab Liga Perdana dah tak ada. Kan? Okey, sebab tak ada second division punya liga kan Datuk. Jadi ramai pelajar Liga Super beralih. Contohnya Mak Yu, Canturu kan semua. Jadi mungkin publicity pun akan naik, dapat menarik juga penyokong lebih ramai. Datuk melihat positifnya perkara macam tu macam mana? Ya, itu sebabnya kita immediately bila Liga Perdana tu tak ada, kita jadi tukarkan dia semi pro. Sebab kita nak pemain-pemain pro yang tak dapat tempat kat atas ni akan bermain di sini. Kan kalau tak ada, katalah ada 2-3 beberapa player yang mungkin dah umur dah lebih sikit ke, ataupun baru nak naik ke, masih belum ada kekuatan ataupun belum tim atas belum nak ambil macam kata. Jadi dia ada tempat untuk tunjukkan dia punya kebolehan. Dan untuk tim pemain-pemain pro yang dah ada ni tak ada tempat pun, dia boleh main dalam entry untuk share dia punya skill dia punya apalah kelebihan dia. Jadi satu platform yang baik untuk bukan saja pemain yang dah berumur, tapi pemain yang baru nak naik.